Berapa banyak orang yang terkorban pahalanya kerana harta. Bukan korban harta kerana pahala, tapi terkorban pahalanya kerana harta. Kerana harta boleh dikira, ada nombornya, boleh pula ditambah-tambah, boleh pula dibahagi-bahagikan. Tu nampak banyak, nampak besar. Tapi pahala ni tak nampak, barang gaib. Tapi yang tak nampak itulah yang paling mahal, yang tidak dipedulikan itulah yang akan dicari sebenarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada pagi yang penuh barakah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Lawan kepada benar itu palsu, batil. Dalam hidup ni ada dua saja keadaan kalau dikaji dari sudut hakikat. Pertama, kehidupan yang benar. Kedua, kehidupan yang batil. Itu saja. Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil, dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu tahu. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, pertama mula dan selama-lamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Di atas nikmat yang Allah izinkan kita untuk terus beribadah kepada-Nya. Ini nikmat yang paling besar. Adapun nikmat dunia ni kecil. Nikmat dunia ni kecil, tetapi itulah fitnah dan fitnah. Apa maksud fitnah? Fitnah ni dia boleh tertukar. Fitan, jadi talbis. Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Tu fitnah tu. Nikmat ibadah jadi kecil, nikmat dunia jadi besar. Contoh pahala dan harta. Kalau nak dikomparekan pahala dan harta, wallahi orang akan nampak harta lagi besar pada pahala. Berapa banyak orang yang terkorban pahalanya kerana harta. Bukan korban harta kerana pahala, tapi terkorban pahalanya kerana harta. Kerana harta boleh dikira, ada nombornya, boleh pula ditambah-tambah, boleh pula dibahagi-bahagikan. Tu nampak banyak, nampak besar. Tapi pahala ni tak nampak, barang gaib. Tapi yang tak nampak itulah yang paling mahal, yang tidak dipedulikan itulah yang akan dicari sebenarnya. Contoh kalau nak dibandingkan dengan air mineral depan ni, orang tak pandang air ni, orang pandang air apa? Macam-macam lah. Harganya RM10, RM15, RM20 pun ada. Apa? Kopi apa? Luwak apa? Apa? Kopi janda. Pagi janda dah ni. Allahumma salli alaihi. Kopi tu satu cawan RM60. Allah. Rasa hebat benar minum satu cawan RM60. Tapi minum air kosong tak rasa apa. Biasa. Cuma buang-buang gitu kadang. Dia tak tahu tanpa air kosong ini tak ada kopi. Air kosong ni ada pada semua air yang ada. Tetapi air yang ada kopi ni tidak ada pada semua air ni. Maka yang banyak itu lagi mahalnya ni, yang tidak orang pandang biasa tu. Pahala boleh ada semua perkara. Tapi dunia tak ada, tidak boleh masuk pada semua pahala. Maksudnya tidak ada semua barang dunia boleh jadi pahala, belum tentu. Tapi dunia ni semua, kalau pahala ni boleh masuk pada semua perkara. Pahala. Di barang gaib ni dia boleh meliputi segala-galanya. Tapi barang zahir belum tentu, tergantung pada penggunaannya, niatnya, banyak perkara. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kita nak mensyukuri nikmat itulah. Dan hari ini alhamdulillah diizinkan untuk saya hadir kembali setelah lama tidak bersua. Saya lah 4 bulan ada. Masya Allah, 4 bulan I'll be back. Itu dia. Saya datang kembali alhamdulillah dengan izin. Dengan izin Allah Ta'ala pilih saya ni. Allah pilih lah. Sebab ibadah ni Allah pilih sebenarnya.
Untuk apa? Untuk saya meraihkan tuan-tuan. Tu dia. Meraihkan tuan-tuan sebagai tetamu Allah. Antara satu title yang seronok bila datang rumah Allah ni, itulah tetamu Allah. Kita adalah sebenarnya tetamu Allah. Ingat selalu. Tetamu Allah walaupun kita tidak berada di HQ, headquarters, Makkatul Mukarramah. Itu HQ lah. Sekarang pun Allah dah uji dah, tak boleh lagi pergi. Bukan skala mega lah. Mungkin adalah minor saja. Tapi nak bagi tahunya, tetamu Allah semuanya hadir. Dan saya meraihkan para tetamu Allah. Itu dia. Jadi seronoklah, gembiranya. Tak tahu nak cakap macam mana. Tidak tergambar dengan kata, tidak terzahir dengan perbuatan. Tapi kita boleh lahirkan dengan ketaatan, kesyukuran. Kita menjaga nikmat ini dengan sebaik-baik. Sebab tu dalam konteks kuliah, kalau saya lah peribadi, saya tidak akan pandang perkara ini perkara remeh. Sebab kuliah ini ibadah ni. Apatah lagi nak meraihkan tetamu Allah. Bukan kerja main-main. Sebab Allah tanya, kamu layan tetamu aku macam mana? Macam tak suka je. Saya je. Tuan-tuan tak suka tak apa. Saya tak boleh tak suka dengan tuan-tuan. Tu dia. Tak boleh kamu kena layan tetamu aku. Macam mana muka, macam mana pun kamu kena suka dengan semua. Tu dia. Dalam masuknya tu. Sebab saya yang kena pastikan. Tapi perkara ini tidak boleh main-main. Ini serius. Jadi alhamdulillah syukur dengan nikmat itu. Mudah-mudahan. Tetapi hakikatnya qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat yang bersyukur dengan nikmat yang sangat besar ni. Nikmat ibadah ni susah untuk kita hargai. Hakikatnya begitu. Kita akan rasa kehilangan dunia tu cepat terasa hilang. Cepat kita terasa kehilangan duit tu cepat. Tapi kehilangan pahala susah nak rasa. Contoh pagi ni kan biasa contoh sedekah subuh, pahala kan. Kalau terlupa tu rasa macam menyesal tu. Contohlah, patut U-turn balik, patah balik, ambil balik. Macam tu lah. Ibaratnya lah. Tapi sebab kerana padanya itu bukan satu benda yang nampak mudarat instant. Dia ada buffer, dia ada masa lagi, diberi peluang. Jadi mudah-mudahan sedang mata Allah SWT, bila kita duk ulang-ulang perkara ni, mudah-mudahan hati kita akan bangkit untuk mengutamakan yang benar. Apakah yang benar itu? Saya nak mulakan dengan memetik dalam satu riwayat hadis Nabi SAW dalam kajian hakikat kedepannya juga. Nah, kita berhenti kat surat 29. Tapi hadis yang saya sebut ni kita dah sentuh dalam hakikat dunia dan sisinya. Yang mana dalam satu riwayat daripada Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW mengirimkan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke daerah Bahrain. Ini nak nisbahkan dengan kehidupan yang kekal. Sebuah daerah yang masuk wilayah Iraq lah, dan kedatangannya ke situ adalah untuk mengambil pajak atau mengambil habuan. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dihantar ke Bahrain, kemudian setelah selesai tugasnya datanglah ia dengan membawa harta dari Bahrain itu. Habis selesai, bawa balik ke Madinah. Kemudian setelah selesai tugasnya datanglah ia dengan membawa harta dari Bahrain itu, dan kaum Ansar, peristiwa berlaku di Madinah lah, kaum Ansar mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Mereka lalu menunaikan solat subuh fajar, yakni subuh bersama Rasulullah SAW. Rombongan sampai bawa harta-harta ni yang mana boleh kita dapat habuan lah. Untuk rakyat datang. Pokok adalah bahagian-bahagian yang kita boleh dapat, contoh gitulah. Datang time solat subuh tu. Dan waktu itu, ketika waktu subuh itu, luar biasa ramai dia. Kerana ada habuan yang sedang menanti. Dan ini setelah Rasulullah SAW selesai solat, beliau lalu kembali, kemudian mereka menuju kepada untuk menemuinya. Maknanya Rasulullah SAW letak solat, tengok, pusing tengok, ramai. Ini lain macam ni ada berita bocor ni. Macam tu lah ibaratnya. Ramai lain macam ni. Dan ditunjukkan pula dengan keadaannya, kaum Ansar ni pergi jumpa Abu Ubaidah tadi. Kokok lah boleh dapat apa bantuan-bantuan sepatutnya ke. Macam tu lah ibaratnya. Tengah PKPP ni kan. Macam tu lah kan. Apa yang boleh bantu ke. Maka Rasulullah SAW tersenyum melihat keadaan kaum Ansar yang pergi kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Senyum.
Senyum bawa masuk, senyum. Macam itulah gambarannya. Habis solat, pergi jumpa Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lalu Rasulullah SAW kata, aku kira kalian sudah mendengar bahawa Abu Ubaidah tiba dari Bahrain dengan membawa sesuatu. Berita dah bocor. Begitu bocor ni. Nabi tanya kat kawan Ansar ni. Ni datang ramai-ramai ni mesti dah dengar ada berita baik ni. Nabi dah cakap, Nabi dah tanya, tak boleh tipu lah. Ya Rasul kata. Benar. Apa dia yang dinantikan oleh kawan Ansar ni? Itulah tadi, harta tadi ataupun habuan yang kita boleh gunakan manfaat. Betul lah, orang tengah susah minta bantuan, betul. Tak jadi satu kesalahan. Cuma Nabi kata apa? Bergembiralah kalian. Bergembiralah kalian dan berharaplah terhadap apa yang menggembirakan kalian. Demi Allah. Nabi sumpah. Demi Allah. Dalam bab ada bila Nabi SAW, fahwallah. Nabi kata, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian. Nabi SAW sekiranya ada sekarang ni tuan-tuan, antara misi yang Nabi tekankan bukanlah membasmi kemiskinan. Nabi tak takut dengan kemiskinan, wallahi. Dan Nabi tak bersedih atas asbab kemiskinan, kerana Nabi pun memilih untuk miskin. Nabi pilih, tapi Nabi tidak miskin, kerana harta rampasan ghanimah 1/3 Allah dan Rasul. Ada 800 lebih peperangan, semua menang. Sehingga Nabi SAW, kekayaan Nabi SAW boleh buka Baitul Mal. Kekayaan peribadi 1/3 milik Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, mana Nabi punya hak. Nabi boleh buat apa saja Nabi nak lah. Tak jadi kesalahan, tapi Nabi bagi balik kepada umat, perjuangan agama. Baik. Maka Nabi kata, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian, namun aku khawatir jika dunia dibentangkan untuk kalian, sebagaimana telah dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Maka kalian bersaing sebagaimana mereka bersaing, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya. Di sini satu signal yang sangat penting, apatah lagi dalam kita sambungan kajian kitab Hakikat Kehidupan yang ke-9 ni, menyingkapi kehidupan yang sebenar. Maka sedangkan mata Allah SWT yang sepatut kita gembira ni pagi ni, seronok betul gembira ni. Apa dapat? Pagi. Seronok pagi ni, bang nak ke mana bang? Botang baju Melayu aku mana? Senyum nampak ni. Subuh ni, besar pahala ni. Dunia dan seisinya. Solat sebelum subuh, qabla subuh, dunia dan seisinya. Kalau solat subuh, tak tahu nak bayangkan lah. Nisbah dia gitu. Kalau ibadah sunnah pun dunia dan seisinya. Yang sunat pun pahala dunia dan seisinya. Yang wajib, syurga lah tuan. Takkan tengok dunia lagi. Subuh ni ganjarannya syurga. Allah. Sebab dia kena sabar. Ngantuk datang. Lagi datang dari dalam kan. 40 minit punya. Tu dia. Allahu Akbar. Dia punya perjuangan dia sabar. Subuh tu sabar. Nampak? Jadi cuma kita nak menggambarkan kegembiraan tu bagaimana. Sebab ni satu ujian besar. Nabi kata, wallahi, bergembiralah. Dan wallahi Nabi kata, aku tidak takut kamu miskin. Tak takut. Nabi tak takut. Subhanallah. Biasanya tak takut miskin tu yang kaya tu. Wallahi benar Nabi kaya. Dan para sahabat semua kaya-kaya. Kaya ni, masuk kaya ni, kita duk faham kaya tu harta tak? Kenapa bila sebut harta kita ingat kaya? Bila sebut kaya ingat harta. Kenapa? Sebenarnya kaya ni bila sebut kaya ingat Allah. Kaya tu nama, sifat. Ghani. Dia ada pemilik dia, asma Al-Ghani. Baik, cuba kalau kita lihat, bila sebut Al-Ghani, ingat Allah, kita akan ingat apa? Ya Allah, kau maha kaya. Kita akan ingat sifat memberi. Tak ada sebut Al-Ghani-nya, tak ada orang meminta, tak ada. Al-Ghani, ya Allah, maha kaya engkau, ya Allah, tak berkira. Bagilah ya Allah, ghairi hisab lagi tu. Siap minta lagi, ghairi hisab terus.
Maknanya kalau kita digelar orang kaya, maknanya orang yang berharta atau orang suka memberi. Jadi nisbah harta tu memang memberilah. Jadi berani pegang harta, berani bagilah. Berani minta hujan sekali dengan lumpurnya. Jangan minta hujan, lumpur pun datang sekali. Macam itulah. Berani kelihatan simbol harta kaya tu berani. Jangan marahlah datang semut. Gula nampak? Madu nampak? Jangan marah. Ada pula orang tu buat satu kenyataan, biarlah kelihatan seakan-akan tak ada duit. Dan memang tak ada duit pun katanya. Ada orang kadang-kadang cuba-cuba tunjuk macam biasa pada dia ada kan. Tak salah. Tidak menjadi kesalahan. Sebab memang kekuatan itu akan terzahir. Walaupun contoh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dari segi penampilan biasa je. Tapi Rom dan Parsi dalam genggaman dia. Maknanya harta luar biasa lah. Orang kenal. Orang kenal ni orang berharta ni. Orang kenal. Ketika dikenali, maka orang akan panggil orang kaya. Orang tak panggil harta tu kaya. Orang panggil orang kaya. Dia sebut orang kaya, nisbah kaya tu sifat. Sifat memberi. Jadi kaya bukan nisbah amount. Jadi kalau dalam poket tu ada 100, dia bagi 50, kaya. Dalam poket ada RM10, dia belanja kawan RM9, teh tarik semua. Aku belanja semua, teh tarik je lah. 9 orang, RM1. RM1 tu dia. Ni kaya ni. Nisbah kaya tu bukan berapa yang dia ada. Nisbah kaya berapa yang disanggup bagi. Kekayaan itu sifat. Maka sedang jemaah mata Allah SWT, yang sebenarnya itu berharaplah, bergembiralah dengan apa yang mengembirakan kalian. Ini disokong dengan kalamullah dalam surah Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, maknanya sedang jemaah mata Allah SWT, kabar gembira, berita gembira, kegembiraan, perkataan gembira ni selayaknya pada orang beriman dan beramal soleh. Cuma, ni fitnah lain sekali ni, bila mengaji hakikat inilah dia. Cuma, perkataan gembira telah diambil alih oleh dunia. Biasanya kita akan ambil alih dunia, gembira ni pada dunia dengan dunialah yang menggembirakan. Tidak menjadi kegembiraan bagi kita kalau nak beramal. Bila beramal je, sayu je. Sedih, dapat ni. Amal lah dia. Amal. Sedih. Ke sebab sedih, sebab dah tak ada benda, dah habis ni. Contoh kan. Sepatutnya walaupun kita tidak sampai makam nak rasa gembira dengan amal, tapi dengan ilmu, kita didik diri kita untuk gembira dengan amal. Walaupun belum tentu amal ni kita sempurna, tetapi gembira seronok ni apa? Dia terima ke? Bukan terima, sebab solat itu amal. Jadi kerana gembira dengan solat itulah, mudah-mudahan Allah terima solat kita. Seronok dengan pemberian solat. Dia budak, macam dia budak, seronok. Seronok tu kita seronok tengok dengan pemberian, maka dia terima. Contoh kita lah. Ni cerita syurga, seronok sangat ni. Ya, syurga tu penuh dengan amalan. Syurga tu adalah satu amalan. Seronok dengan apa sahaja yang datang pada Allah tu, satu yang menggembirakan kita. Orang pun cakap, layak ke? Ni bukan soal layak, gembira dulu. Macam kita lah, cerita bab dunia, bagi semangat. Cerita bab rumah, bab kereta, bab harta, cerita. Orang ni tengah nganga dengan depan ni, belum dapat lagi. Apa dia punya tukang inspirator kata, kalau tak boleh gembira dengan tawar ni, macam mana nak dapat? Dia marah. Cuba gembira dulu. Dia kata, tengok rumah besar, gembira. Walaupun tu kulat-kulat, macam mana aku nak bayar bulan-bulan nanti? Berapa sebulan bayar? 8,000. Mak 8,000 tu. Cantik kita, berapa bayar? Jangan tanya bayar, tayar saya 1,000. Allah, tayar 1,000, 4 biji, 4,000. Macam mana nak gembira tu kakak? Tapi kalau amalan, berapa nak bayar? Ada Allah minta. Ni nak dapat dunia dan sisinya pagi ni, tuan. Berapa bayar?
Kita nak dapat dunia dan seisinya, katalah tak payah jauh lah, Ampang cukup lah, Ampang lah. Berapa ke tanah haji? Nak dapat tanah ke Ampang berapa? Bukan dunia dan seisinya, Ampang saja dah pening lah. Milion-milion. Ini dunia dan seisinya. Allah tak minta harta pun. Datang Allah minta kesungguhan, ketaatan, kegembiraan, seronok. Dengan ilmu datang seronok. Allah bagi. Itu dah maha kaya tu. Itu bezanya. Beza berurusan dengan Allah. Allah tak minta dunia, Allah tak minta harta, Allah tak minta makhluk. Sebab Allah maha kaya. Allah tidak berkehendak pada makhluk. Qiyamu binafsih, berdiri sendiri. Kalau kita berurusan dengan manusia, masing-masing ada dipanggil apa? Conflict of interest. Itulah. Apa aku dapat? Apa aku dapat? Tapi dengan Allah SWT, Allah tak minta dunia kita. Ini kita dah syarahkan sebelum ni. Dalam surah Muhammad ayat 20 selesai. Allah tak minta harta kita. Nampak? Jadi maknanya kalau bertepatan kait dengan hadis ini, dengan apa yang kita sambung ni, kalau tengok perenggangan bawah tu, telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melihat bangkai kambing lalu baginda bersabda, tidakkah kamu melihat kambing ini menjadi hina bagi pemiliknya? Orang-orang yang meremehkannya telah melemparkannya, kata para sahabat, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, keduniaan itu lebih hina bagi Allah SWT daripada kambing ini bagi pemiliknya. Kalau di sisi Allah SWT kambing itu sebanding nilainya dengan selai sayap nyamuk, dan secaya orang kafir tidak akan diberi minum daripadanya. Jadi itu sepelik. Apa itu dunia? Dunia yang kita nampak ini lagi lah. Jadi ini satu nisbah, penyataan demi penyataan. Bukan kata, bila kita terima penyataan atau hakikat ini, barulah kita sedar. Kita sedar apa sepatutnya kita kena buat dengan dunia yang dipandang sebenarnya di sisi Allah tiada nilai, di sisi Rasulullah bangkai. Tetapi yang kita kejarkan itu apa? Itulah dipanggil amalan pada dunia itu. Yang kita nak sangat harta ni kenapa? Pahala. Tak salah lah ada harta, nak pahala. Tapi janganlah yang pahala tanpa harta buat selamba je. Maknanya macam ni. Dia nak harta untuk pahala. Baik. Cantik dah, kemah. Tapi ada amalan yang tak pakai harta. Biasa dia buat tak tahu. Maknanya dia bukan nak pahala, dia nak harta. Sekiranya niat dia benar nak pahala, maka dia tidak milih-milih amal. Orang kata ni kita kena kerja kuat-kuat ni biar ya ekonomi yang ummah berdikari lestari, macam-macam bahasa lah keluar. Tapi panggil solat jemaah awal waktu, bahasa masyarakat dia panggil sendu. Sendu dia datang awal waktu. Contoh, malah tak melihat awal waktu ni sebagai amalan yang besar, keuntungan yang besar. Ini yang jadi masalah ni. Apabila dibandingkan dengan habuan dunia dengan habuan akhirat. Kalau benar dia niat dia untuk pahala tadi, nak harta untuk pahala ustaz, okey, maka pastikan yang pahala itu dijaga. Contoh amalan-amalan yang tidak guna harta. Banyak amalan tidak guna harta. Malah sekarang ni tuan-tuan, Allah dah tunjukkan. Selama ni kita diingatkan, selalu ditekankan, kita kena ada harta. Sebab amalan yang kelima, rukun tu, yang kelima haji tu, kena ada harta tu. Kan, menunaikan haji. Sekarang ni tuan-tuan, berapa nak bayar nak tunaikan haji sekarang? Mana ada duit nak bayar, kena izin. Kalau tak keluar izin, tak keluar lah. Tak ada satu amount yang boleh melepaskan keluar rentas masuk Saudi Arabia tu dengan saat ketika Covid ni. Maka ada satu ibadah Allah tunjuk dah. Mengatasi harta itu adalah nyawa. Jadi ibadah nyawa, jiwa dan harta. Berkaitlah kita dengan ibadah korban ni. Korban ni nak sembelih tu harta tu yang berkuasa atas nyawa. Sedangkan nyawa lebih berkuasa daripada harta. Maka korbankan harta itu. Lihat ditukarkan dengan darah. Yang lebih mahal itu darah itu sebenarnya. Tetapi kerana kita habiskan sepenuh tenaga kita untuk harta itu, akhirnya ramai orang meletakkan nyawa dia pada harta. Habislah. Dia panggil apa? Tak boleh hidup tanpa harta. Tak boleh hidup, tak boleh hidup. Maka hidup dia, yang menghidupkan dia harta. Habis ya? Hati-hati. Sebab tu dalam perbincangan ini sedang mata Allah SWT. Bila nak melihat perkara ini, apakah perkara yang utama untuk kita betulkan balik dalam melihat hakikat ini? Itulah dimulakan dengan hati.
Sebab tu Nabi SAW menekankan tentang hati. Hati dan hati. Yani, alaikum bisidik. Hendaklah kamu berkata benar. Benar ni pada hati. Ala inna fi jasadi mudghah. Fa iza salahat jasada kullu. Fasadat jasada kullu. Ala wahya qalbi. Yang mana sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu baiklah semuanya. Kalau buruk, buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Jadi hati inilah yang akan menilai kebaikan. Hati inilah yang menampakkan pada kita tentang manfaat ataupun nilai pahala. Kalau nak tunggu akal tak capai. Dan hati ni pula mesti jelas. Bukannya perbincangan hati yang sakit. Sakit hati, susah hati, tawa hati. Itu hati yang qalbun marid, hati yang sakit. Malah kalau dibiarkan akan jadi qalbun mayyit, hati yang mati. Yang dibincangkan di sini adalah qalbun salim, hati yang sihat. Sebab tu macam contoh kita nak masuk dalam ni tuan-tuan, subhanallah. Berapa jam? Suruh. Memang naik habis. Nak masuk tuan-tuan, nak masuk tu scan. Sebab apa? Scan nak pastikan sihat. Sihat. Kewajipan sebagai satu SOP, yang sakit tak boleh masuk. Bayangkan kalau ada satu mesin scan nak cek hati. Riak keluar. Sombong keluar. Hubbud dunia. Sudah katanya. Sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh lagi. Temperature kita berubah sikit, demam, balik. Satu je tak. No. Kena sihat. Jenuh lah kusuk-kusuk tangan, kusuk-kusuk. Antara apa dia punya temperature tu kan. Maknanya kalaulah badan pun kena sihat, maka ibadah ni bukan badan semata-mata. Apatah lagi solat. Solat ni bukan sekadar badan. Dia ada ibadah hati, qalbi. Dan qalbi ni kena sihat 100% sebenarnya. Cuma Allah Ta'ala ni maha pengasih bagi peluang sampai sihat. Beribadahlah sampai sihat. Tu dia. Kalau dalam zahir ni kena sihat baru boleh ibadat. Kalau Allah buat hati tu kena sihat baru boleh jumpa aku. Tapi hakikatnya tuan-tuan, memang Allah nak jumpa hati yang sihat dia. Hati yang sakit Allah tak pandang. Itu hakikatnya. Apa ciri hati yang sakit? Termasuk di dalam perbahasan syirik. Syirik ni yang halus masuknya perbincangan bab syirik ni. Dan Imam mata Allah SWT. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni, bagaimana nak menghidupkan ni, kita pergi pada kaedah terus. Bincang soal hidup hati nak hidup ni, bagaimana cara? Caranya adalah ini Ustaz 30 perenggan bawah. Kesimpulannya, bila kita nak memahami kehidupan dalam soal kebenaran ni tuan-tuan, kita kena letakkan satu perkataan yang ulama' dah letakkan dan Nabi kata, apakah yang menghidupkan hati? Itulah mati. Hati akan hidup bila ingat mati. Hati akan mati bila ingat hidup. Ingat hidupnya mati hati ya. Tapi ingat mati, hati akan hidup. Jadi soal kematian ini kena dijelaskan. Biar kita lah yang mengaji dan mengkaji. Salah cerita kat orang tak suka dengar. Kita mana Allah pilih untuk dengar tentang kematian, kita kena ubah perspektif kematian pada konteks yang lebih mesra alam. Itu ayat dia. Ataupun bahasanya mencintai kematian. Bunyi macam berat nak terima ni, tapi inilah hakikat para sahabat dulu. Yang mana berperang boleh menang sebab nak mati. Allah. Ni kerja ni sebab apa ni? Saya bekerja nak mati. Untuk mati. Niaga ni untuk mati ni kata. Sebab apa? Pahala ni counted semua pahala. Baru betul. Barulah dia boleh bermati-matian kerja. Kerana untuk mati. Untuk dapat syurga, untuk dapat ridha Allah. Kalau dia nak kerja dapat dunia, dia akan matikan orang. Kalau dia kejar figure letak depan tuan, dia matikan orang lain, biar dia hidup. Tapi kalau syurga letak depan, tak apa, biar aku mati dulu. Sebab nak syurga kena mati. Dengan semangat begitulah Islam bangkit. Kita sedekah banyak-banyak ni berani, kenapa? Sebab mati ya. Orang bukan Islam kafir, dia tak berani sedekah banyak-banyak. Sebab tu dalam agama setakat hari ni, walaupun sekarang mereka cuba mengungguli donation, nampak macam yayasan itu, yayasan ni, yayasan Bill Gates, tapi dia tak berani sedekah semua harta dia. Demam dia kan. Silap dalam ICU tu silap. Dia sedekah tu
Yang dah kira tag tau. Nak lagi tag bukan pada untung. Lagi tag bukan ihsan. Oh, dia pun cedik. Nak sedekah dia punya, sorry lah katanya. Mereka lagi nak kumpul lagi ada. Mereka lagi nak tawah kita lagi ada. Nampak? Tapi kita ada bukti, ada contoh sedekah semua tu. Walaupun kita tak mampu nak buat. Siapa? Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Walaupun kita tak mampu setara itu, tetapi agama kita, yakni Islam, telah membuktikan kita boleh hidup tanpa dunia. Subhanallah. Legend. Inilah orang yang hebat. Kalau dalam konteks tentera, komando, masuk tan, lenggang kangkung, relax. Sebab apa? Dia tidak terikat dengan benda. Inilah orang kuat. Dia tidak tidak terikat dengan dunia, dia hanya terikat dengan Allah. Maka Allah yang memegang hatinya. Maka hiduplah dia di bumi milik Allah ini. Ini cara dia. Jadi sedaja mata Allah SWT, itulah dia maknanya nanti kita sambung akan datang. Kehidupan, soal kematian. Jadi bila nak kaitkan, kena pula dengan nak raya haji ni, Aidul Adha ni. Mati ni tuan-tuan, bila kata mutu qoblal maut ni, lagi satu kenyataan yang saya tulis adalah amalan ini hidup bila kita mati. Amalan itu mati bila kita hidup. Tu di falsafah je gitu. Contoh, bila kita mati ni, mati maknanya lemah. Lemah, kita tak ada daya, kita nampak Allah, maka amalan itu akan jadi amalan yang paling baik. Kita berharap pada Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, surrender. Apa-apa saja amalan yang mematikan diri kita, yakni lemahnya kita, amalan tu akan hidup. Tapi amalan yang nampak diri, hidup dia, tak. Nasib baik kuat lagi. Okeylah. Nasib baik kuat lagi. Dia nampak diri dia, nampak dia, nampak dia, maka amalan tu mati. Contoh dalam korban, nampak dia ni kotakkan dia aku tak boleh ni. Nampak dia 50-50 tak boleh. Sebab tu kalau kita lihat ibadah haji itu adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalah. Dia kena bersih. Bersih. Tidak boleh ada campur tangan. Innal hamda wan ni'mata. Segala puji bagi engkau dan seluruh nikmat yang aku bawa ni engkau punya. Dia tidak boleh berbelah bagi, tak boleh. Ni ibadah korban. Korban qari, mendekatkan. Ketika kita nak mendekatkan suatu perkara, nak dekatkan harta dengan Allah, hilangkan diri. Apa dia? Nampak harta dari Allah. Memang layak bagi pada Allah pun. Sebab Allah punya, kembalikan. Sebab Allah tidak berhajat pada harta, itu saja. Kembalikan seluruhnya. Anak dekatkan dengan Allah, isteri dekatkan dengan Allah, harta dekat dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin cerahlah masa depan kita, InsyaAllah. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, berhentikan Ustaz 31 ni. Mudah-mudahan kita sambung lagi pada siri yang akan datang. Kata kunci adalah buat sesuatu perkara nisbahkan pada mati, tuan. Jadi hati-hati dengan penyakit akhir zaman. 2, wahnun. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Benci kematian. Sebut mati ni satu benda yang, "Woi, kamu jangan main-main." Kamu peli aku ke? Peli aku. Tak, tuan-tuan. Kematian ni bukan satu peli-peli. Kematian itu adalah hakikatnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Cuma syaitan, iblis, dia takut-takutkan kita dengan kematian. Cuma kita kena cuba untuk atasi ketakutan itu dengan meletakkan keyakinan pada Allah, husnuzan. Bila kita kaji pelan-pelan, lama-lama Allah akan bukakan kita. Akhirnya kematian itu satu perkara yang dirindukan. Pelan-pelan kita rindu sebab nak balik jumpa Allah. Nak balik jumpa Allah, rentas negeri pun seronok dah. Rentas negeri akhirat takkan sedih. Dia ke situ arahannya, tuan-tuan. Yang habis ustaz dosa-dosa, taubat je lah. Allah Maha Pengampun. Jadi rajak pada Allah pula, harap Allah terima keampunan. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selesai dah bab tu. Tinggal lagi kita ragu punya dengan Allah. Tu hati-hati. Keraguan menyebabkan kita tak nak memikirkan kematian.
InsyaAllah, jadi saya cukup setakat itu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah pilih kita terus berada dalam ketaatan, dekatkan kita dengan sebenar-benar kehidupan yang benar, melainkan yang benar-benar berlaku. Itulah kun nafsin ikutul maut. Sesungguhnya yang benar itu mati, yang mati itu pasti. Apabila kita letakkan kematian itu kenyataan, barulah kita boleh tukar kehidupan yang tipu ni jadi benar. Baru kita akan buat ni untuk mati, ni untuk mati. Untuk mati kita akan all out sebenarnya tuan-tuan. InsyaAllah ni satu kekuatan yang luar biasa. Kajian ni menyebabkan kita cari semangat, jenuh cari semangat, tak mana semangat. Kita ubah balik, semangat kita dekat mati punya. Benda yang kita takutkan itulah kita kena hadapi. Bila kita berlari, setelah kita hadapi, insyaAllah Allah bagi kita semangat balik, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak atas perhatian dan sama pada tuan-tuan. Sedang jemaah mata Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni. Mohon maaf atas segala kurang bicara, kurang kata-kata saya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangguh dengan tasbih farah min suratul Asr. Subhanakallah wa la ilaha illa anta. Bismillah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bissawab.